Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, kita masuk pada muka surat 13. Iaitu pengertian Al-Quran. Kita telah pun sentuh sebenarnya pengertian Al-Quran itu dari segi bahasanya bermaksud bacaan. Manakala dari segi hukum syarak, dari segi syaraknya, kalam Allah yang melemahkan, yakni yang ada mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW secara mutawatir melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis dalam mushaf, lembaran-lembaran dalam bahasa Arab, yang merupakan suatu ibadat bagi orang yang membacanya. Itu maksud Al-Quran dari segi istilah hukum syarak. Jadi apa huraiannya tuan-tuan? Pertama, kalam Allah. Kalam Allah ni maksudnya kata-kata Allah. Itu semua orang maklum. Bila sebut kalam Allah, dia menafikan kalam yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud Al-Quran itu adalah kalam daripada Allah, bukan kalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya. Sebab ada di kalangan pengkaji-pengkaji kononnya, terutama daripada kalangan orientalis. Tahu orientalis? Orientalis ini maknanya orang barat yang mengkaji dunia timur. Jadi salah satu benda yang datang dari timur ni Quran. Jadi para sarjana mengkaji Quran, maksudnya dia mengkaji benda daripada timur. Itu orientalis. Orientalis ini tak semesti dia kaji Quran aja. Buddha daripada timur. Ada orang mengkaji pasal Buddha, orang barat mengkaji pasal Buddha. Orientalis jugalah. Jadi maknanya orientalis ini bukan dia kaji pasal Islam je. Apa-apa yang ada daripada timur, dia kaji. Ada orang orientalis kata Quran ni bukan daripada Allah, tetapi hasil daripada karangan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi sendiri yang cakap. Nabi sendiri yang tulis Quran tu, bukan datang daripada Allah, bukan wahyu. Sebab tu nak membezakan Al-Quran itu daripada yang lain, maka ta'rif Al-Quran itu ialah kalam Allah, yang bermaksud kata-kata Allah. Yang melemahkan, maksudnya kata-kata Allah melemahkan sesiapa sahaja yang membacanya dari apa sahaja segi. Sama ada dari segi bahasanya, gaya bahasanya, maknanya. Maka Quran ini sifatnya melemahkan. Maksud melemahkan tu tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh menandingi
Al-Quranul Karim. Maknanya tak ada siapa pun yang boleh buat ayat, apatah lagi satu kitab yang macam Quran, walaupun ada cubaan. Ada tuan-tuan, cubaan. Apa nama dia? Saya tak ingat nama dia. Dia buat kitab konon-konon macam Quran. Sekarang lagi tuan-tuan guna chat GPT. Tahu chat GPT? Maka awak tak tahulah chat GPT tu apa. Chat GPT ni dia lebih canggih dari Google tau. Google ni kita tanya apa-apa dia akan keluar rujukan-rujukan dia. Tapi bila chat GPT ni tuan-tuan, kita tanya dia terus bagi jawapan. Jadi cuba tuan-tuan test dekat situ, tulis, tanya, buat satu ayat seperti firman Tuhan mengenai gajah contoh. Dia terus tulis jawapan dia. Oh, konon macam firman Tuhan. Itu chat GPT tuan-tuan. Tapi Quran ni tak ada siapa pun boleh buat macam dia. Sebab banyak faktor. Dari segi bahasa, pakar bahasa Arab pun kalah, mengaku kalah tuan-tuan, dengan keindahan bahasa Al-Quran. Dari segi isi kandungan, banyak benda-benda dalam isi kandungan Al-Quran ni yang langsung tidak terfikir di akal. Itu maksud dia bermukjizat, melemahkan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Quran ini wahyu yang diturunkan kepada Nabi sahaja, Nabi Muhammad sahaja. Dengan makna yang diturunkan kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad namanya Quran. Yang turun kepada Nabi Daud bukan Quran. Yang turun kepada Nabi Musa bukan Quran. Yang turun kepada Nabi Muhammad Quran. Yang turun kepada Ayah Pin tak ada. Tak ada yang turun kepada Ayah Pin tuan-tuan. Jadi nak menunjukkan bahawa Quran itu satu kitab yang turun khas kepada Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi lain. Secara tawatur, bermaksud penurunan tersebut diakui sah tanpa syak daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur. Tawatur ni kalau kita dah belajar hadis mutawatir, maksudnya Quran pun diturunkan, Quran itu ayat-ayatnya tu diketahui oleh ramai orang daripada sahabat-sahabat Nabi, bukan seorang dua, ramai. Itu maksud mutawatir. Jadi bila ramai yang nampak, yang dengar ayat itu turun kepada Nabi, yang tahu ayat itu turun kepada Nabi daripada malaikat Jibril, ramai-ramai, mustahil orang ramai ini berpakat untuk menipu, untuk kata, untuk merekakan sesuatu benda. Kononnya ini ayat Quran turun kepada Nabi, kita pakat-pakatlah kata oh, ini ayat Quran turun kepada Nabi. Maka masing-masing pun katalah ayat tu Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pakat-pakat ya. Ayat ni Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pakat-pakat, kita kata ayat tu turun kepada Nabi Muhammad, adalah wahyu kepada Nabi Muhammad. Pakat-pakatlah semua. Pakat-pakat untuk sebut pada orang selepas daripada mereka, nak ceritakan pada orang. Kalau benda tu dipakat tuan-tuan, satu ketika dia akan pecah tembelang. Mesti akan pecah tembelang. Daripada 10 orang tu tuan-tuan, mungkin 2 orang akan pecah tembelang. Alah. Kadang-kadang tak sengaja tau. Kadang-kadang tak sengaja. Medan-medan kat kedai kopi ni. Alah, sebenarnya kita orang pakat je. Kata Allah Alhamdulillahirabbil alamin itu turun kepada Nabi Muhammad daripada dengan melalui malaikat Jibril. Macam mana pun satu ketika dia akan tercakap juga.
Itu sifat manusia tuan-tuan, kalau berpakat. Paling tidak mau tengah-tengah duduk tengah-tengah baring-baring dengan isteri kat rumah, tercakap dengan bini sendiri. Itu kalau benda temberang tuan. Tetapi setakat ini tidak ada satu pun kisah dan cerita bocor rahsia di antara sahabat-sahabat Nabi ini. Mustahil. Lagi-lagi selepas kewafatan Nabi SAW, selepas daripada zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Khalifah Umar, zaman Khalifah Osman, zaman Sayyidina Ali, berlakunya peperangan, pergaduhan di antara para sahabat, mustahil sahabat tidak akan mendedahkan cerita temberang kalau sekiranya Quran itu temberang. Mesti akan ada cerita, mesti akan ada yang sokong Sayyidina Ali, yang sokong Sayyidina Ali dengan sokong Muawiyah bin Abi Sufyan. Mesti ada penyokong-penyokong tu bermusuh kan? Mesti dia akan pecah tembelang. Alah, ayat yang kau baca tu sebenarnya kita dulu pakat-pakat. Contoh. Tapi dalam keadaan sahabat Nabi berselisih di antara satu sama lain sampai ke peringkat berperang di antara mereka, tuan-tuan, tak ada satu pun dilaporkan timbulnya bahawa Quran ini mereka pakat-pakat buat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tak ada, tuan-tuan. Semua percaya, semua kata Quran itu wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Tak kira Syiah ke, Ismailiyah ke, Khawarij ke, Ibadi ke, Qadiani sendiri pun percaya Quran yang itu juga. Itu maksudnya Quran itu secara mutawatir. Walaupun ada juga orientalis nak cuba juga tu, nak cari versi-versi Quran yang lain. Nak dikatakan bahawa Quran ni ada beberapa versi, tak jumpa juga. Jumpa pun pada zahirnya nampak, yalah, kita tahu Quran ni kan qiraat dia ada qiraat sab'ah, ada qiraat 10, ada 7 qiraat, ada 10 qiraat. Konon-konon itu nak dikata bahawa itu adalah menunjukkan bahawa Quran itu ada berbagai-bagai versi pun tak jadi juga. Sebab boleh dijawab. Tertulis di dalam mushaf dalam bahasa Arab, iaitu setelah dikumpulkan secara mutawatir oleh sahabat hingga sampai kepada Nabi dalam bahasa Arab sebagai bahasa yang diberi keistimewaan menyatakan kalam Allah Subhanahu wa taala ini. Maknanya daripada zaman Nabi sampai sekarang, tuan-tuan, itulah bahasa Arabnya. Quran tertulis dalam bahasa Arab. Sebab tu ulama sepakat mengatakan yang kalau bukan bahasa Arab bukan Quran. Sebab tu terjemahan bukan Quran. Terjemahan bukan Quran, tuan-tuan. Sebab terjemahan ni ikut otak kita. Contoh macam ayat yang keberapa tu, surah Al-Isra. Perkataan ru'ya yang menceritakan bahawa apa yang Nabi nampak tu, ar-ru'ya itu. Ada terjemahan yang menerjemahkan ar-ru'ya itu apa yang Nabi nampak. Maknanya Nabi nampak dalam peristiwa Mi'raj. Ada yang menerjemahkan perkataan ar-ru'ya itu mimpi. Nabi nampak dalam mimpi. Bila nampak dalam mimpi bukan Mi'raj lah. So terjemahan tak boleh. Dia akan ada berbagai versi terjemahan. Sebab itu macam Bible, tuan-tuan, banyak versi. Sebab dia tidak daripada bahasa yang asal. Bahasa Injil adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani kan dah tak ada, tuan-tuan. Dah tak ada orang cakap bahasa Suryani dah. Bahasa yang antara bahasa yang dah mati.
Tak ada orang cakap dah. Asalnya bahasa Suryani itu orang Syria itulah, orang belah-belah dekat Palestin sekarang itulah. Daripada apa bahasa Syria tu. Tapi orang Syria pun sekarang cakap Arab. Dia tak cakap bahasa asal dia. Macam anak kita lah. Orang Jawa tapi cakap Melayu dah. Jawanya hilang. Salah kita lah. Kita tak cakap Jawa dengan anak kita. Lalu Jawanya hilang. Itu. Tapi Quran ni daripada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tetap dalam bahasa Arab. Sebab tu ulama kata kalau bukan bahasa Arab bukan Quran. Itu terjemahan Quran. Sebab tu tak boleh nak mengistimbat hukum dengan terjemahan. Hanya baca-baca terjemahan aja nak faham. Macam yang kes yang tengah hangat sekarang kan, ni Elin. Minta maaf kena sebut nama juga. Dia kata pakai tudung tak ada dalam Quran. Memanglah kalau kau baca terjemahan aja tak ada perkataan tudung itu. Tapi kalau baca dalam bahasa Arabnya, khumuruhunna. Khumur tu perkataan khamr, bukan khamar dadah apa Arab tak ada. Perkataan khimar itu apa maksudnya? Maksud dalam bahasa Arabnya. Itu maksudnya. Kalau terjemahan dalam bahasa yang lain mungkin orang terjemahkan kain selimut lah, kain kerubung lah, kain kerudung lah, kain selempang lah. Terjemahannya. Tapi kalau dari segi bahasa Arabnya, apa maksud khumur itu? Merupakan ibadat bagi pembacanya, merupakan suatu keistimewaan bagi Al-Quran, di mana tidak ada kitab yang diberi pahala membacanya melainkan Quran. Kita baca hadis tak dapat pahala satu demi satu huruf macam Quran. Quran satu kan Nabi sebut, baca satu huruf dapat 10 pahala. Nabi kata satu huruf tu bukan alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim aja 30 pahala. Baca hadis tak ada. Nabi tak cakap kata siapa baca hadis aku dapat pahala sekian-sekian, tak ada. Baca hadis ni, kita baca hadis, kita tahu apa yang Nabi buat, kita nak ikut apa Nabi buat, maknanya mengikut sunnah Nabi, ikut Nabi tu baru dapat pahalanya. Tapi bacanya tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dapat pahala. Tapi baca Quran alif lam mim dapat pahala. Malas sangat kan? Malas sangat nak baca Quran. Pagi-pagi buka Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Dapat pahala kan? Dapat pahala. Itu keistimewaan Al-Quran. Huraian yang lain. Ini kitab ni pun masalah juga ni, dibahaskan lagi tu. Panjang-panjang. Al-Quran merupakan lafaz yang termasuk di dalamnya lafaz-lafaz yang mufrad. Mufrad tu apa? Mufrad tu tunggal. Lafaz-lafaz yang tunggal. Kitab, ilahun, lafaz mufrad itu. Dan yang murakkab, dan lafaz yang tersusun jadi ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tersusun sebagai satu ayat. Tapi lafaz-lafaz mufrad, alif lam mim, tunggal. Nun wal fajr, kan mufrad, kata tunggal. Wadduha, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menafikan lafaz-lafaz dan kitab yang telah diturunkan Allah kepada selain daripada nabi-nabi yang terdahulu. Maknanya Quran ini lain daripada Injil, lain daripada Zabur, lain daripada Taurat.
lain daripada suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim lain, suhuf kepada Nabi Musa pun lain. Diturunkan secara mutawatir, pasti akan mengecualikan dan mengasingkan ayat-ayat yang telah dinasahkan bacaannya. Ada ayat-ayat Quran yang telah dinasahkan bacaannya. Apa dia? Allah alam lah. Dan dinasahkan. Adalah 2-3 ayat yang dah dinasahkan itu ada dilaporkan oleh sahabat dalam asar mereka. Contoh macam surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada lagi ayat yang panjang. Di antara tengah-tengah ayat surah Al-Bayyinah tu ada lagi ayatnya panjang. Ada sahabat yang baca ayat tu. Sebab sahabat tu dia tak tahu ayat tu sudah dinasahkan. Mungkin lepas dia dengar ayat tu, dia balik kampung, tak balik-balik lagi ke Madinah. So dia tak tahulah bahawa ayat tu dah dinasahkan. So dia baca ayat yang itu. Bila dia baca ayat yang tu, ada sahabat Nabi yang lain dengar. Dia dengar, kau bacanya kau kui. Ayat tu dah dinasahkan. Ataupun Quran sudah dihimpunkan pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bila disalin, dibawa, tengok, ayatnya kau dah tak ada. Maknanya baru dia tahu, oh ayat tu sudah dinasahkan. Sementara itu mendapat pahala kerana membacanya akan menafikan kitab-kitab yang lain seperti kitab hadis. Jadi akhir mana kitab hadis tu tak dapat pahala. Ini bincang pula kalamullah dan kalam manusia. Kata-kata Allah dan kata-kata manusia. Adakah kata-kata Allah sama dengan kata-kata manusia? Tak sama. Sebab Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai'. Tidak sama Allah itu dengan satu apa pun. Segala seginya Allah tak sama dengan apa sekalipun. Jadi bila dikatakan kalam Allah, tak sama dengan kalam manusia. Kalau sama, musyabbihah, yakni orang yang menyamakan. Manusia berkalam guna apa? Guna mulut. Adakah Allah berkalam guna mulut? Allahu alam, tak tahu. Allah berkata-kata. Kalamun qadim, kan ayatnya. Ataupun kita belajar sifat 20, antara sifat Allah ialah kalam, berkata-kata. Adakah berkata-katanya Allah guna mulut? Tak guna mulut. Nah, bila guna mulut, Allah ada mulut. Bila Allah ada mulut, macam orang lah ada mulut. Tak semua yang berkata-kata itu ada mulut. Radio berkata-kata ada mulut tak? Tak sama, tuan-tuan. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Tak ada ruang untuk kita menjisimkan Allah, tidak ada ruang untuk kita menyamakan Allah dengan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah sebagaimana manusia juga ada kalam. Oleh itu ada baiknya dibincangkan terlebih dahulu kalam manusia sebelum mengkaji kalam Allah. Kalam manusia ni kalau diteliti terjadi hasil daripada gabungan dua aspek, iaitu naluri manusia dan fizikal manusia. Dari dua aspek inilah terhasil 4 kebolehan bagi manusia. Pertama, kebolehan manusia mengeluarkan suara hasil dari kerjasama semua anggota percakapan manusia. Angin, kita bercakap ni keluar angin. Peti suara, ni peti suara. Kalau tak ada peti suara, tak keluar suara, tuan-tuan. Kalau serang, kalau tak ada keluar suara, tuan. Tenggorok, mesti ada tenggorokan. Kalau tenggorokan ni tak ada, tak percaya, potong tenggorok. Pergi jumpa kat doktor, doktor potong tenggorok saya. Confirm tak boleh cakap. Lidah. Kalau lidahnya tak ada, tak boleh cakap. Kalau lidahnya pendek, sebut roh je dia. Roh. Dan juga mulut. Kalau tak ada mulut, Jadi semua anggota ni, tuan-tuan, dia berfungsi
Dia berfungsi tuan-tuan untuk mengeluarkan kalam, perkataan dengan istilahnya kalam lafzi bil makna al-masdar. Kalam, perkataan lafzi yang dilafazkan, yang berlafaz bil makna dengan makna al-masdar. Al-masdar ini maknanya kata-kata. Perkataan, kata-kata. Abu, cawan, kucing, kambing, perkataan. Kita sebut kambing, perkataan. Yang kedua, perkataan yang diucap oleh manusia setiap kali dia bercakap tanpa menilai apa sahaja yang diperkatakan. Aspek ini dikenali sebagai kalam lafzi bil makna al-hasil bil masdari, yakni perkataan, kata-kata lafaz yang dilafazkan tu dengan makna yang terhasil daripada perkataan, yang terbit daripada perkataan itu, terhasillah kata-kata. Apa nak sebut, macam ialah daripada hasil daripada kata, hasil daripada kata apa ni, tidur, menidurkan, tertidur, penidur. Yang ketiga, kebolehan mengeluar atau menyusun sesuatu perkataan dalam hati dan jiwa. Daya ini jika dapat didengar sama seperti perkataan yang keluar kat mulut. Aspek ini digelar sebagai kalam nafsi, maknanya kata-kata dalam jiwa. Kata hatilah kita. Kata hati dengan makna perkataan. Apa dalam hati kita cakap? Cakap dalam hati. Orang tak dengar kan? Kita cakap dalam hati. Kebolehan menyusun perkataan dalam hati itu, kalau kata-kata itu berbunyi, dikeluarkan sama seperti yang tersusun dalam jiwa, tanpa ada perubahan. Itu maknanya kalam nafsi bil makna al-hasil bil masdar. Maknanya kata-kata dalam hati yang terhasil jadi perkataan-perkataan. I love you. Dalam hati tu, nampak perempuan awet kan, I love you dalam hati. Tapi nak cakap payah, malu. Tapi bila dia cakap, maksudnya I love you dalam hati. Kata-kata dalam hati, ilham. Kalau macam apa ni, pemuisi datang ilham, ditulis saja. Itu ditulis. Ataupun spontan, bagi baca saja secara spontan. Masjid berdiri gagah, contohlah kan. Itu daripada hati dia tu, datang daripada ilham. Apa nak cerita pasal masjid ni? Dia berdiri kan, dari itu tuan-tuan. Jadi itulah maksud kalam. Itu kalau bincang dari segi fiqah pula tuan-tuan. Kata-kata, apa maksud kata-kata? Bunyi yang ada makna. Sebab tu dalam fiqah dibahas, kalau ketawa sampai ada makna, boleh batal sembahyang, sebab dianggap kata-kata. Macam kita ketawa, ka. Contohlah kan. Ka tu dalam bahasa Arab maksudnya seperti. Dia dah jadi maksud, dah jadi makna. So bila dia kata jadi ada makna, di situ ulama bincangkan batal sembahyang. Sebab memberi makna. Sebarang suara yang keluar daripada mulut yang memberi makna, maka boleh membatalkan sembahyang. Itu yang orang dok bincang-bincang tu, tentang kalam-kalam ni. Sebagaimana ulama membagi kalam manusia kepada kalam nafsi dan lafzi, demikian juga dengan kalam Allah. Mereka juga membahagikan kepada kalam nafsi dan juga kalam lafzi. Kalam nafsi itu
kata-kata daripada diri Allah tu lah, daripada diri Allah tu, lafzi tu yang dilafazkan lah. Namun begitu, ulama mutakallimun sahaja yang mengistilahkan kalamullah sebagai kalam nafsi, tidak kalam lafzi, kerana mereka adalah yang membahaskan mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala yang nafsiyah, yang berpegang kepada prinsip hakikat bahawa kalam Allah itu bukan makhluk. Maksudnya sifat Allah yang nafsiyah itu ada sifat pada zat Allah itu sendiri, sifat pada diri Allah itu sendiri, bukan sifat yang lain menempel pada Allah, tapi sifat tu pada diri Allah itu sendiri. Kalau bincang memang pening, sebab tu dinamakan mutakalimin. Mutakalimin itu maksudnya membincangkan tentang ketuhanan secara falsafah. Bila secara falsafah macam-macam lah tuan-tuan, tu yang jadi pening kepala tu. Sementara ulama usuliyin, ulama-ulama fiqh, ulama bahasa dan sebahagian daripada golongan mutakalimin, contoh ulama-ulama mutakallim ni, ulama-ulama yang membincangkan Tuhan dari segi falsafah, seperti orang Mu'tazilah. Mu'tazilah dia mengatakan sifat Allah itu adalah zatnya sendiri. Maha mendengarnya Allah itu adalah zatnya itu sendiri yang maha mendengar. Dia bukan Allah bersifat maha mendengar, tapi diri Allah itu sendiri yang maha mendengar. Pening kan? Itu falsafah namanya. Itu falsafah pening. Kalau kita kan, itu sebabnya ada orang kata orang Mu'tazilah menafikan sifat Allah. Sebagai ulama usuliyin, ulama fiqh, ulama usul, ulama fiqh, ulama bahasa dan sebagian orang ulama mutakalimin mengistilahkan kalamullah sebagai kalam lafzi, kalam yang lafaznya tu, kata-kata tu yang dilafazkan. Bagi mereka adalah tidak mungkin dapat membuktikan Al-Quran itu sebagai mukjizat melainkan dengan lafaz. Quran itu kan sebab Jibril melafazkan, Jibril dapat itu daripada Allah SWT. Kemudian dilafazkan kata-kata Allah Ta'ala itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi dengar, Nabi lafazkan. Begitu juga tidak mungkin dapat mengambil dalil dengan Quran melainkan dengan lafaznya juga. Iyalah, betul lah. Nak ambil dalil daripada Quran. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kamu bangkai. Nak dapat hukum haram bangkai itu daripada mana? Daripada Quran. Apa dia? Hurrimat. Itu jadi lafaz lah tu. Takkan diam aja. Bangkai apa hukumnya? Haram. Apa dalilnya? Diam aja. Maknanya dia kena guna lafaz. Maknanya Allah melafazkan ayat-ayatnya, iaitu hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kamu bangkai. Harap boleh faham lah tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah.